Jangan sampai pekerjaan impian Anda bertukar menjadi mimpi ngeri yang terburuk. Ya, kadang-kadang impian kita menjadi kenyataan, tetapi pada akhirnya ia tidak menjadi sesuatu yang menggembirakan. Jika Anda mau tahu apa yang saya maksudkan, dengarkan ringkasan ini. Hati-hati dengan spoiler. Kisah ini bermula dengan Shen duduk di dalam biliknya. Di sana, dia menyimak message dalam email yang mengatakan dia tidak melepasi ujian bakat yang membuatkan dia berasa sedikit sedih. Tetapi pada waktu subuh, dengan penuh keyakinan, dia menuju ke studio lain untuk bercakap terus dengan agen televisyen dan coba untuk meletakkan diri dalam dunia hiburan. Dan di sana, di salah sebuah pejabat saluran itu, pengarah Yu dan Lian menerima Shen dan memintanya untuk memperkenalkan diri. Dia mula menceritakan sedikit tentang kehidupannya dan minatnya terhadap musik. Di tengah-tengah cerita, dia menjelaskan kepada mereka bahwa dia tidak berjaya melepasi uji bakat, tetapi dia tidak berniat untuk berputus asa. Untuk itu, dia meninggalkan resume miliknya dengan harapan agar mereka mengambilnya bekerja di saluran itu. Karena jika dia tidak dapat menjadi penyanyi profesional, sekurang-kurangnya dia mahu bekerja dengan sesuatu yang berkaitan dengan musik. Lian kelihatan agak kasar terhadap Shen, malah dia sampai berpikir bahwa gadis itu hanyalah peminat biasa yang mahu menyelinap masuk ke saluran tersebut untuk berada dekat dengan artis dan tiada yang lain. Yu apabila melihat sikap Lian, coba mempertahankan Shen dan bersikap jauh lebih bertimbang rasa. Pada ketika itu, Shen membuktikan kepada mereka bahwa dia layak untuk bekerja di sana, dan walaupun Lian masih ragu-ragu, Yu memberitahunya bahwa mereka akan mempertimbangkannya untuk memberinya peluang. Apabila keluar dari pejabat, salah seorang pekerja memintanya membantu mengalihkan beberapa kotak. Dengan baik hati, Shen menawarkan diri untuk membantunya, tetapi tanpa sengaja mereka masuk ke set penggambaran dan pengarah menjadi berang kerana mereka telah mengganggu sesi tersebut. Boksu mempertahankan mereka dan menuntut sedikit rasa hormat terhadap mereka. Apabila meletakkan kotak itu di tempatnya, Shen menyapa Boksu dan bertanya kepadanya adakah dia tidak mengingatinya. Dia merenung tepat ke arahnya dan memberitahu bahwa dia tidak mengingatinya dan meminta maaf kerana dia tidak berada dalam mood yang baik. Apabila keluar dari set penggambaran, salah seorang gadis bertanya kepada Shen jika dia boleh membantunya membaiki komputer milik ketuanya, King. Kemudian Shen mengangguk dan menuju untuk melakukan kerjanya. Apabila King masuk ke pejabatnya, dia tidak menjangka Shen berada di sana. Dengan rasa kesal, dia merenung ke dalam matanya dan bertanya siapakah dia. Di saluran ini seolah-olah semua orang bersikap bermusuhan. Shen kemudian memperkenalkan diri dan memaklumkan kepadanya bahwa dia hanya membaiki komputernya. Selepas itu, King memintanya keluar dari pejabatnya dan bertanya sekali lagi namanya dengan perwatakan yang terlalu megah. Setelah Shen keluar dari saluran itu, sahabatnya bertanya apa yang berlaku dan Shen berjanji akan memberitahunya kemudian. Dan begitu juga mereka berdua kemudian bertemu dan kawan baiknya, Yuan telah menyediakan kejutan untuknya. Jadi dia memintanya untuk menutup mata dan mengikutinya. Dan apabila membukanya dia menyadari bahwa terdapat laluan bunga ros. Dia menyokongnya dan memberitahunya bahwa tidak lama lagi semua impiannya akan menjadi kenyataan dan mereka berdua tersenyum. Pada keesokan harinya, Boksu sedang cuba berlatih lagu rap dan dia meminta pembantunya untuk mendengarnya. Kemudian dia bertanya pendapatnya tentang lagu tersebut. Menghadapi ini, dia memberitahunya bahwa dia tidak memahami apa-apa yang menyebabkan lagu itu tidak mengujakan. Di sana Boksu bertanya kepadanya jika dia pasti tidak merasakan apa-apa. Dia menawarkan permohonan maaf kerana sebenarnya dia tidak tahu banyak tentang musik. Dengan tegas, dia memberitahunya bahwa tidak penting sama ada dia tahu tentang musik atau tidak. Sebaliknya dia hanya perlu memberitahunya jika dia merasakan lagu itu bagus atau tidak. Menghadapi ini, pembantunya bersetuju dan mengatakan bahwa lagu itu kedengaran bagus. Dan pada waktu malam, Shen dan Yuan mula bercakap tentang semua perkara yang berlaku kepada Shen di saluran itu. Memandangkan Yuan adalah peminat boksu, dia sangat teruja untuk mengetahui bagaimanakah perwatakan sebenarnya. Apabila mendengar ini, Shen menjelaskan kepadanya bahwa tiada apa yang perlu dikagumi kerana boksu agak sombong. Jadi, dia mengingatkannya bahwa artis tidak selalunya seperti yang kelihatan di televisyen. Ya, sangat benar.
Dalam babak lain, King mengadu kepada suaminya Hao bahwa dia menguruskan saluran itu dengan buruk. Dia hanya mempunyai Boksu sebagai artis utama dan dia telah menunjukkan mempunyai sedikit bakat dan tabiat yang sangat buruk. Di tengah-tengah perdebatan itu, Hao mempertahankan Boksu dan memberitahu istrinya bahwa dia tidak faham mengapa dia begitu kejam terhadapnya jika dia sendiri pernah menjadi penyanyi dan melakukan banyak kesilapan. Sebagai tindak balas, King memberitahunya bahwa itulah tepatnya yang dia cuba elakkan supaya kesilapan artis tidak menenggelamkan saluran miliknya pada saat yang begitu kompetitif. Seminggu kemudian, King memanggil Shen supaya dia mula bekerja di sana. Kemudian, dengan penuh teruja, Shen berlari untuk memberitahu berita itu kepada Yuan dan bersiap sedia untuk hari pertamanya bekerja. Sebaik sahaja sampai di saluran itu, dia masuk ke pejabat pengarah Lian. Dia dengan perasaan ingin tahu, merenungnya dan bertanya apakah yang membawanya kembali ke sana. Serta-merta, Shen menjelaskan kepadanya bahwa King telah mengambilnya bekerja dan hari ini adalah hari pertamanya. Dan begitulah, apabila Lian mengetahui bahwa King telah mengambilnya, dia mula mengakui bakatnya dan memutuskan untuk menghantarnya ke jabatan Boksu untuk melaksanakan satu tugas. Apabila masuk ke jabatan Boksu, dia berfikir bahwa Shen adalah penceroboh atau paparazzi. Pada ketika itu, dia menjelaskan kepadanya bahwa sekarang mereka adalah rakan sekerja dan Lian menghantarnya untuk memberitahunya supaya tidak menyiarkan perkara tentang dirinya di platform Weibo atau WeChat. Selepas itu, Boksu berasa kesal dan menyuruhnya menyampaikan kepada Lian bahwa dia tidak peduli dengan ugutannya dan dia berharap agar dia berani untuk berhadapan dengannya secara bersemuka dan tidak menghantar pesanan melalui sesiapapun. Benar-benar seorang diva, Boksu ini. 1 jam kemudian, Lian memanggil Shen ke pejabatnya dan menunjukkan kepadanya bahwa Boksu membuat satu lagi hantaran terhadap dirinya. Pada saat itu, dia ragu-ragu sama ada Shen telah menyampaikan pesanannya kepada Boksu dan memintanya untuk memberikan penjelasan. Apabila dia menceritakan apa yang berlaku, Lian tidak mempercayainya dan mengugut untuk memecatnya. Selain itu, dia menugaskannya untuk memadamkan hantaran itu dan meyakinkan Boksu untuk mematuhinya atau itu akan menjadi hari pertama dan terakhirnya di syarikat itu. Dan begitulah Boksu coba membuat satu lagi hantaran terhadap Lian, tetapi apabila masuk ke akaunnya, muncul satu pemberitahuan yang menunjukkan bahwa kata laluan telah dikemas kini. Kemudian, Lian, pembantunya, dan Yu memanggil Shen ke satu mesyuarat khas. Mereka menuntutnya untuk mengaku apakah yang telah dia lakukan supaya Boksu berhenti membuat hantaran tersebut. Mereka tahu bahwa perwatakannya sangat sombong dan dia tidak akan menyerah begitu sahaja. Dan kasihan Shen dengan sedikit rasa malu mengaku kepada mereka bahwa dia telah menggodam akaun miliknya dan dia menukar kata laluannya. Sementara mereka semua membincangkan situasi itu, Boksu membuka pintu dan berhadapan dengan Lian. Walau bagaimanapun, dia tidak mempunyai pilihan lain selain mengakui bahwa dia tersilap dan mengikut Lian ke pejabatnya, dan selepas itu, Yu mengucapkan tahniah kepada Shen kerana telah menyelesaikan segala-galanya dengan begitu pantas. Kemudian, Shen memutuskan untuk menghantar mesej kepada Yuan tentang semua perkara yang sedang berlaku kepadanya di pejabat. Di sana dia menerima panggilan daripada Boksu yang menyamar sebagai pihak atasan dan memanggilnya ke bilik rakaman saluran itu. Apabila Shen mematuhi arahan itu dengan naif dan melawat bilik tersebut, dia menyadari bahwa Boksu yang telah memanggilnya. Di dalam bilik itu, Boksu dengan rasa sangat kesal bertanya kepada Shen jika dia orang yang telah menggodam akaun miliknya. Menghadapi ini, dia dengan sedikit gemetar menjelaskan kepadanya bahwa dia berasa tertekan oleh ketua-ketuanya kerana mereka telah mengugut untuk memecatnya dan dia tidak terfikir idea lain yang lebih baik selain menggodam akaunnya untuk mengelakkan daripada pergi dari syarikat itu. Selepas itu, dia menjelaskan bahawa dalam 3 bulan dia boleh mendapatkan semula kata laluan dan akaunnya. Dia berpura-pura tenang namun sebelum keluar, Boksu mengugut akan memastikan dia dipecat dan tidak lagi dibenarkan bekerja dalam industri itu buat selama-lamanya. Walau bagaimanapun, Shen mengambil keberanian untuk berhadapan dengannya dan menjelaskan kepadanya bahawa dia perlu belajar untuk mempertahankan diri seperti seorang lelaki dan bukannya menyiarkan idea bodoh di dalam akaunnya. Dan untuk melengkapkannya, dia mengingatkannya bahawa dia tidak mempunyai kaitan dengan masalahnya dengan Lian.
Dan begitulah, pada saat itu, Shen menyadari bahwa dia sedang menjerit ke arah Boksu, jadi dia coba bertenang dan mencadangkan kepadanya supaya dia meletakkan dirinya di tempatnya. Dia tidak mempunyai apa-apa terhadapnya, tetapi dia perlu mengekalkan pekerjaannya, dan menukar kata laluan adalah satu-satunya penyelesaian yang mungkin. Selain itu, dia coba memberitahunya bahwa dunia tidak berputar di sekelilingnya dan syarikat itu juga boleh terjejas oleh tingkah lakunya. Akhirnya, jika syarikat itu tenggelam, kerjanya juga akan tenggelam. Pada tengah hari, Boksu bertemu dengan bapaknya. Dia menyapanya dengan penuh kasih sayang dan bertanya kepadanya tentang proyek musiknya, jadi dia mula menceritakan kepadanya bagaimana keadaan berjalan dengan lancar. Selepas itu, bapaknya mula menunjukkan kepadanya bahwa sudah tiba masanya untuk dia meninggalkan musik dan mengikuti perniagaan keluarga yang telah dibina olehnya. Apabila mendengar ini, Boksu mengingatkannya bahwa dia tidak berminat dengan uang atau kuasa. Sebaliknya, dia mahu membuat musik dan mengembara ke seluruh dunia. Dia menjelaskan kepadanya bahwa dia telah bekerja sangat keras untuk impiannya untuk menyerah kalah pada saat ini. Apabila melihat bahwa bapaknya tidak memahami pendiriannya, Boksu mengelak daripada meneruskan pergaduhan itu kerana dia tahu dengan baik bahwa bapaknya mempunyai tekanan darah tinggi dan situasi itu tidak begitu sihat untuknya. Kembali ke pangsa purinya, Boksu mula mengingati perbualan dengan bapaknya dan semua perkara yang telah dia capai hasil daripada kerjanya. Walaupun dia tahu dengan baik kemana dia mau pergi, jauh di sudut hati dia memang peduli sama ada dia mengecewakan bapaknya atau tidak. Pada waktu subuh, sementara Shen berada di mejanya, dia mula mengambil beberapa keping gambar. Penyeliannya menyadari bahwa dia tidak sibuk, jadi dia menghantarnya untuk mengambil pesanan di tingkat bawah. Di sana dia mengambil satu lagi gambar dan menyiarkannya. Beberapa menit kemudian, Hao menaiki lift bersama Rang, seorang pelabur, dan para pekerja mula menyadari bahwa mereka pergi bersama-sama ke pejabat. Dia coba menggoda Hao, tetapi dia mengekalkan ketenangannya. Di pejabat Hao, dia mula menekannya untuk melabur lebih banyak dalam perniagaan itu. Dia mencadangkan kepadanya supaya meminta Bapa Boksu untuk melabur kerana dia mempunyai begitu banyak wang sehingga tiada alasan untuk dia mengatakan tidak. Menghadapi ini, Hao menjelaskan kepadanya bahawa mereka tidak begitu baik dari segi ekonomi, tetapi mereka tidak memerlukan pelaburan daripada Bapa Boksu. Kemudian pelabur itu mula bercakap tentang angka dengan Hao. Dia berkeras kepadanya bahawa jika dia tidak mencari pelabur dengan segera, mereka akan tenggelam. Selepas itu, Hao memintanya untuk melabur kerana perniagaannya berjalan dengan sangat baik dan dia menerimanya hanya dengan satu syarat, bahawa dia menjalinkan hubungan sulit dengannya. Memang tawaran yang hebat. Kemudian, menjelang malam, Boksu mula merakam sebuah lagu. Oleh sebab itu, bukan gaya yang dia suka, pasukan itu menyadarinya lalu menuntut agar dia melakukannya dengan lebih beremosi. Selain itu, mereka memintanya supaya tidak melupakan baris-baris lagu itu dan supaya memperbaiki juga pernafasannya. Mendengar hal itu, Boksu memberitahunya bahwa dia sudah berusaha sebaik mungkin dan bukan dia yang memilih cara untuk menyanyi. Dia menunjukkan gaya tersendiri dengan menggunakan versi rap. Walaupun mereka menyukainya, mereka menuntut agar dia menyanyi semula seperti pada mulanya. Kembali ke pejabat Hao, King datang untuk menuntut penjelasan daripadanya bahawa Rang telah menggodanya. Dia menjawab bahawa dia hanyalah seorang pelabur dan bahawa dia tidak perlu risau tentang apa-apa. Kemudian Boksu muncul dalam sebuah sidang media. Di sana mereka bertanya kepadanya sama ada kabar angin bahawa bapaknya akan melabur untuk menjadikannya lebih popular itu benar. Dan dia dengan marah menafikan semuanya. Kemudian mereka bertanya kepadanya sama ada seseorang di belakangnya yang mengekalkannya di tempat pertama dan Boksu tidak dapat menjawabnya. Sidang media itu begitu menyesakkannya sehingga dia mengalami serangan panik dan hampir pengsan di situ juga. Dan jika Anda mahu tahu sama ada budak itu pulih daripada serangan panik itu atau sama ada syarikat itu kembali meningkat, Anda perlu menunggu bahagian seterusnya. Saya Mesra Zumen dan terima kasih banyak kerana menonton kami. Jangan lupa untuk melanggan, tinggalkan like Anda, komen dan aktifkan pemberitahuan. Bye-bye.